Okey, sekarang ni kita boleh teruskan kepada metod Pearson correlation lah setelah kita yakin bahawa data kita ni sememangnya normal selepas kita menguji menggunakan metod ppplot. Okey, sebenarnya untuk ujian normality kita boleh guna selain pada ppplot kita boleh guna qqplot, histogram. Okey, lepas tu kita boleh guna analisis melalui explore dalam analyze lah. Tapi okey, sekarang ni kita fokus untuk Pearson lah sebab sekarang ni kita dah memang yakin bahawa data kita tu dah normal. Okey, untuk faktor A, B, C dah normal. Okey, dan sekarang ni kita boleh buat analisis bagi untuk menguji kekuatan hubungan pemboleh ubah dalam variabel. Kita boleh menggunakan metod Pearson correlation. Okey, klik pada analyze, correlate, bivariate. Okey, untuk correlate bivariate, okey, kita ada 3 jenis. Okey, ada Pearson, ada Candlestar dan ada Spearman. Okey, untuk metod yang data yang berbentuk interval dan juga normal kita kena guna Pearson. Kalau Candlestar ni data kita ni adalah bukan untuk interval atau dia hanya diterima data untuk categorical iaitu sama ada nominal ataupun ordinal. Dan data mestilah tak normal. Barulah kita boleh guna Candlestar. Kalau untuk Spearman kita guna untuk data tu must be interval tapi data tak normal. So barulah kita boleh guna Spearman. Jadi memandangkan data kita dah normal, kita boleh guna Pearson lah. Dari segi statistik, Pearson ni lebih robust lah, lebih robust dan lebih tepat dalam memberikan jawapan lah berbanding Candlestar dan Spearman. Okay, untuk test of significance selalunya kita guna two-tail. Okay, two-tail ni pun dah set dalam SPSS. Okay, untuk researcher nak kenal pasti sama ada untuk menggunakan two-tail ataupun one-tail. Okay, selalunya kalau mengikut daripada Netcode 2015, okay, beliau berpendapat sekiranya kita tidak meletakkan direction sama ada hipotesis itu positif ataupun negatif. Kalau kita tidak menetapkan, okay, contohnya lah, okay, service quality has significant positive effect on customer satisfaction. So sekiranya kita ada meletakkan ada direction positif ataupun negatif, itu menunjukkan kita perlu run menggunakan one tail of significant. Tapi sekiranya kita tidak menyatakan direction, kita cuma kata bahawa service quality has significant effect on customer satisfaction, so kita tidak letak apa-apa direction, itu makna kita boleh menggunakan two tail. Okay, so itu adalah salah satu perbezaan yang kita boleh buat lah daripada sama ada nak pilih two tail ataupun one tail. Okay, sekarang ni kita boleh proceed untuk Pearson correlation. Kita perlu ambil faktor yang kita dah compute lah, faktor A, B, C dan D. Kita boleh buat serentak. Okay, sekarang ni kita dah confirm lah, kita guna Pearson dan two tail. Okay, Candlestar untuk categorical dan data tak normal, Spearman data interval tapi dan juga tak normal. Okey, sekarang ni kita data dah normal dan data dia automatically generated lah. Okey, the result for the Pearson correlation. Okey, dia akan bentuk dalam bentuk table lah. Okey, factor A, B, C dan D. Okey, sekarang ni dekat bawah ni pun ada 2 star. Okey, 2 star tu maksudnya untuk significant below than 0.01. Okey, kalau 1 star maksudnya significant at the 0.05 level. Okey, untuk dalam bidang social science kebiasaannya kita guna p value less than 0.05. Okey, sudah cukuplah. Dia sebenarnya ada 3 approach. Satu, kita boleh guna 0.1, 0.05 dan 0.01. Tapi untuk bidang social science selalunya guna 0.05 lah untuk menentukan sama ada hipotesis kita boleh diterima ataupun ditolak. Okey, jadi sekarang ni kita lihat faktor A dengan faktor B. Okay, Pearson kekuatan hubungannya adalah sebanyak 0.507. Dan untuk menentukan sama ada hipotesis kita ni adakah faktor A, does the factor A has relationship with factor B, kita lihat pada significant two tail. Okay, sekarang ni kita boleh lihat nilai faktor A dan B, P value adalah 0.00, iaitu nilai P value lebih rendah berbanding 0.05 yang disarankan. Kalau rendah, P value rendah daripada 0.05 menunjukkan ada hubungan
korelasi antara faktor A dan juga faktor B. Okey, dan kita cek pula sekali lagi untuk faktor A dan faktor C. Okey, untuk faktor A dan faktor C kita lihat juga signifikan sebab P value 0.029 lebih rendah berbanding 0.05. So sekarang ni kita boleh interpret bahawa faktor A mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor C. Okey, dan seterusnya kita cek pula untuk faktor A dan D, hubungan antara faktor A dan D. Okey, dalam kes ini kita dapat lihat faktor A tidak mempunyai hubungan korelasi yang signifikan dengan faktor D, tidak mempunyai hubungan yang signifikan sebab nilai P value adalah 0.061 di mana lebih besar berbanding nilai threshold, nilai yang dicadangkan iaitu 0.05. So sekarang ni bila tak signifikan, jadi daripada empat faktor ni ada satu faktor sahaja yang tidak mempunyai hubungan korelasi iaitu faktor D. Okay, sekarang ni kita boleh cek untuk faktor B dengan C. Okay, faktor B dengan A samalah, sini 0.0507. Kalau faktor B dengan faktor C, okay, sekarang nilai dia adalah 0.001 iaitu highly significant lah sebab less than daripada 0.05. Okay, sekarang kita cek untuk faktor B dengan D, 0.062 maksudnya tak signifikan. Okay, tak signifikan sebab lebih besar berbanding 0.05. Kita testing pula untuk faktor C dengan D, hanya juga tak signifikan iaitu 0.136. P value 0.136 lebih besar berbanding 0.05. Sedangkan untuk menguji sama ada wujudnya signifikan korelasi ataupun tidak, kita kena pastikan nilai P value less than, lebih kecil berbanding 0.05. Okey, sekarang ni daripada ada berapa korelasi kita boleh lihat, okay, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 korelasi dalam model ini. Okey. Sekarang ni kita tengok dah ada berapa? Ada lebih daripada itulah. Okey, sekarang kita faktor D dengan A. Sama. Faktor D dengan A kita sama. Okey, semua sama. Okey, jadi memang ada 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sekarang ni ada 6 korelasi. Okey, daripada 6 korelasi kita dapati yang signifikan adalah 1, 2, 3. Okey, daripada 6 korelasi ada 3 faktor yang signifikan iaitu antara faktor A dengan B. Yang pertama, yang kedua faktor A dengan C dan yang ketiga adalah antara faktor B dengan C. Okey, dan selebihnya yang tak signifikan ialah ada 3 juga iaitu faktor A dan D tak signifikan, faktor B dengan D tak signifikan dan faktor C dan D tak signifikan. Okey, jadi bila kita nak buat perbandingan antara korelasi manakah yang lebih ketara, yang dilihat lebih kuat, kita boleh lihat pada nilai size Pearson correlation. Okey, dalam kes ni kita cuma buat perbandingan pada correlation yang signifikan sahaja. Tak signifikan tak perlulah. Kita lihat pada yang signifikan. Kita ada 3. So sekarang ni faktor A dengan B 0.507. Faktor A dengan C 259 dan yang seterusnya B dengan C adalah 0.381. So kita dapat buat conclusion mengatakan bahawa faktor A dengan B adalah korelasi yang lebih kuat berbanding antara faktor A dengan C dan juga faktor B dan C. Okey, boleh juga kita kata korelasi yang paling tinggi adalah antara faktor A dan B diikuti oleh faktor B dan faktor C. Dan akhir sekali adalah faktor A dan C. Kita tengok pada size nilai correlation. So itu adalah cara kita nak buat interpretation daripada output correlation. Okay.